Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu kaedah i'rab mudah yang dinamakan sebagai kaedah i'rab 5 soalan scan. Okey, para pelajar sekalian, pada hari ini apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, apa masalah anda dalam belajar i'rab? Masalah saya, Ustaz, saya tak tahu cara nak mulakan dengan nak susun i'rab satu kalimah tu. Ya, itu sebenarnya merupakan masalah ramai di kalangan pelajar bahasa Arab, terutama sekali dalam bab nahwu, iaitu mereka keliru bagaimana nak memulakan i'rab daripada step pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita ada kaedah i'rab 5 soalan scan. Ya, kita praktiskan terus kaedah i'rab 5 soalan scan ini melalui i'rab teks tersebut. Okey, sila pilih satu perkataan daripada teks berikut untuk kita tes dan praktis i'rab pada hari ini. Saya nak pilih yajidu. Yajidu. Yajidu maksudnya, apa maksud yajidu? Dia mendapati. Okey. Yajidu. Okey, kita cuba tes menggunakan i'rab 5 soalan scan. Soalan pertama, Apakah jenis kalimah tersebut? jenis kalimah yajidu ini ialah fi'il. Kedua, Apakah i'rab kalimah tersebut? kita nak tengok i'rabnya, kita tengoklah pada baris dia dhamma, maka dia adalah marfu'. Ketiga, Kenapakah ia marfu'? cara jif menyatakan kenapakah dia marfu'? Kerana tidak ada lapan, kan? Tidak ada amil dalam kalimah yajidu. Jadi istilahnya disebut khalin awamin. Khalin minal awamin. Dan soalan keempat, Dengan apa ia marfu'? dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Dan kelima, Kenapa ia marfu' dengan dhammah? kerana ia mufrad. So beginilah bentuk bagaimana i'rab 5 soalan scan, dan inilah hasilnya. Dia kelihatan mudah tersusun dengan cara yang lebih senang faham. Dan seterusnya, andai kata kita sebut yajidani, 2 orang. Kita tengok untuk yajidani, 2 orang. Dia 2 orang. Mereka berdua mendapati. Yajidani. Okey, bagaimana kita gunakan 5 soalan scan? Soalan pertama ialah, ia adalah apakah jenis kalimah tersebut? Jawapannya ialah fi'il. Kedua, apakah i'rab? Kalimah tersebut. So jawapannya sama, marfu' juga. Habis Ustaz, kenapa marfu'? Tengok ni ada kasrah. So soalan ketiga, Kenapakah ia marfu'? ya, kenapa ia marfu'? Kerana ia khalin minal awamil. Nak rujuk mana ni? Jawapan ini rujuk di jadual jif. Dia sebab tak ada awamil. Tak kira lah nampak macam mana pun, yang penting tak ada awamil, maka dia marfu'. Keempat, Dengan apa? dengan apakah dia marfu'? Dengan apa? Dengan subutin nun. Oh, kan? Kenapa dia marfu' dengan subutin nun? Sebab dia musanna. Sebab dia musanna. Okey, bagus. Okey. Dia marfu' subutin nun sebab dia musanna. Kenapa dia tidak marfu' dengan kasrah, Ustaz? Ada orang tanya. Kenapa tidak marfu' dengan kasrah? Sebab dia fi'il. Fi'il mana boleh ada kasrah, kan? Fi'il tak ada kasrah pun. Jadi dia marfu' dengan subutin nun, iaitu kekalkan nun. Kemudian katakanlah ia jamak pula. Kita kata yajiduna. Yajiduna. Okey? Terulang benda yang sama, soalan yang sama, 5 soalan scan, iaitu
Yang pertama tak payah jawab, saya terus tulis je. Soalan ketiga. Soalan keempat. Dan soalan kelima. Nah, perhatikan, sama. Soalan 1, 2, 3 sama. Beza apa? Soalan nombor 4 dan soalan nombor 5 sahaja. Beza sikit. Okey, bergantung kepada mufrad, musanna atau jamak. Itu saja. Okey Ustaz, itu kalau marfu. Kalau dia mansub macam mana? Okey, contoh untuk mansub. Contoh untuk mansub senang sahaja. Kita letaklah salah satu daripada amil nasab dalam jar wajib. An, lan, idan, kan. So kita letak an lah contohnya. An, dia akan jadi yaji dah kan. So bagus. So dia akan jadi yajidah. Okey. Bagaimana perlu kita nak i'rab an yajidah? Pertama sekali, apakah jenis kalimat fi'il? Apakah i'rab kalimat tersebut? Mansub. Mansub. So kita tukar sini jadi mansub. Yang ketiga, dengan apakah? Kenapakah dia mansub? Sebab ada an. Tulis je ada. Tulis an je. Soalan keempat, dengan apakah dia mansub? Dengan fathah. Dan kelima, kenapa dia mansub dengan fathah? Sebab dia mufrad. Ikut jadual jati. Kalaulah kita, itu untuk kes seorang mufrad. Kalau dia musanna, katakanlah kita letak an di sini. So dia jadi an yajida ni. Asalnya lah. Jadi kena buang Nun. ya, kena buang nun. So bagaimana kita nak i'rab secara 5 soalan scan? Ya, jadi pertama, apakah jenis kalimat tersebut? Fi'il. Kedua, apakah i'rab kalimat tersebut? Mansub. Kenapa dia mansub? Sebab ada an. Yes, sebab ada an. Ketiga, dengan apa dia mansub? Hasbin. Ya, hasbin nun. Tadi ada nun, sekarang dah tak ada nun. Hadaf nun, hazfun nun. Kenapa dia mansub dengan hadaf nun? Sebab dia musanna. Begitu juga bila jamak. Ya, bila jamak. Jadi macam mana? An yajiduna. Jadi buang nun. An yajidu. Okey, sekarang awak jawab pula. Apakah jenis kalimah tersebut? Fi'il. Apakah i'rab kalimah tersebut? Mansub. Ya, mansub. Okey. Kenapakah dia mansub? Sebab ada an. Ya. Nampak tak sebabnya? Sebab ada an. Dengan apakah dia mansub? Hasbin nun. Soalan nombor 4, hasbin nun. Dan soalan kelima, kenapakah dia, dengan apakah dia, apa ni? Kenapakah dia masuk dengan hasbin nun? Sebab dia jamak. Sebab dia jamak. So, kalau kita lihat di sini, yang berubahnya dengan daripada marfu' tadi tu, inilah soalan 2, 3, 4. So, inilah dia cara i'rab dia. Okey? Okey. Tadi marfu, sekarang mansub. Kalau majzum macam mana? Okey, untuk majzum kita buanglah amil nasab tadi, an tadi. Okey. Kita dah buang amil nasab tadi dan ni pun dah buang nun. So kita minta kawan awak jawab. Okey, silakan. Cuba tengok boleh jawab tak boleh jawab. Silakan. Supaya senang disuat, hari kelak bahasa Quran janganlah diremehkan.
bagus. Okey. So, jawapan ini semuanya betul. Iaitu PL majus 6. Ini pun betul. Ini pun betul. So, nampak mudah untuk menggunakan 5 soalan sekian. Mudah ke tak mudah? Mudah ke susah? Mudah. Okey. Kalau yang ini untuk PN, Ya. macam mana kita nak guna kaedah rumus soalan sekian ni untuk isim pula? Untuk isim, okey. Bagus soalan itu. Untuk isim, contohnya kita buat yamdahu. Okey. Al-muslimu al-mu'allima. Contohlah. Okey, kalau kita bariskan yamdahu al-muslimu al-mu'allima. Okey, untuk i'rab isim, sebelum kita i'rab isim, mari kita cuba i'rab yamdahu. Fa'il dulu. Sebelum awak terlupa. Okey. Yamdahu fa'il. Apa dia? Marfu. Apa dia? Qalan min al-awamil. Dan yang keempat, dhammah. Yang kelima, mufrad. Okey, untuk isim, cuba baca 5 soalan sekian. Kita ulang lagi sekali. Soalan pertama, Apakah jenis kalimat tersebut? okey, al-muslimu isim. Sebab ada alif lam kan? Okey. Muka surat 11 menunjukkan tanda-tanda isim. Antaranya adalah alif lam. Soalan kedua, Apakah i'rab kalimat tersebut? kalimat tersebut adalah marfu' i'rabnya. Yang ketiga, Kenapakah ia marfu'? kenapa kali marfu'? Dalam ini jawapannya adalah fa'il. Keempat, Dengan apa ia marfu'? dengan apa dia marfu'? Jawapan jati menunjukkan dia adalah marfu' dengan dhammah. Dan yang kelima, Kenapa ia marfu' dengan dhammah? sebab dia mufrad. Okey. Kemudian untuk al-mu'allimah, cuba guna 5 soalan sekian. Apakah jenis kalimat tersebut? Pertama, sebab dia adalah isim. Yang kedua, soalannya, Apakah i'rab kalimat tersebut? jawapannya Mansub. mansub. Soalan ketiga, Kenapakah ia mansub? sebab dia maf'ulun bih. Ini nak rujuk jadual mana? Jadual JC. Kalau fi'il tadi kita rujuk jadual JIF, isim kita rujuk jadual JC. Dan soalan keempat, Dengan apa ia mansub? dengan fathah. Soalan kelima, Kenapa ia mansub dengan fathah? sebab dia mufrad. Okey. Jadi inilah bentuk yang mana bentuk i'rab dengan menggunakan kaedah 5 soalan sekian. Okey. Boleh tak kalau Ustaz bagi contoh untuk musannah dengan jamak? Okey, untuk musanna, bagaimana untuk musanna i'rabnya? Okey, kita bagi contoh al-muslimuna ni seorang muslim, al-mu'min. Kita tukar di sini. Okey. Kita buat yamdahu al-muslimani al-mu'allimaini. Bagaimana dia boleh bertukar tu? So kita i'rab dia muslimani al-mu'allimaini. Okey. Okey. Memuji orang Islam itu telah memuji 2 orang guru. Maksud dia. So dari segi 5 soalan sekian, yang ni apakah jenis kalimat tersebut? Isim, marfu', fa'il. Itu kekal, tak berubah. Yang berubah di sini dan di sini. Sini pun sama, tak berubah begitu. Bagaimana? Iaitu dengan apakah soalan keempat? Dengan apakah dia marfu' dengan alif? Kenapa dia marfu' dengan alif? Sebab dia musanna. Sila rujuk jaruh jati bahagian isim. Begitu juga dengan al-mu'allimah ini. Ini sama
Yang akan berubah di sini yaitu ya. Dengan apakah dia masuk dengan ya? Kenapa masuk dengan ya? Bertukar pula. Tadi masuk dengan fathah sebab dia musanna. Tadi masuk dengan fathah sebab dia mufrad. Tapi sekarang dia musanna, dia masuk dengan ya sebab dia musanna. Itulah jawapan dia. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Okey. Ustaz, kalau jamak macam mana? Okey. Okey, kalau jamak kita tukar ni dulu. Tengok apa jadi kalau jamak. Yamdahu al-muslimuna al-muallimina. Orang Islam itu memuji guru-guru itu. Kalau kita bariskan al-muslimuna al-muallimina. Okey. Apa yang perlu dalam i'rab? Guna juga di masalah scan. Cuma kalau saya nak pandang semua boleh pandang. Sekarang ni bila begini, pertama sekali apakah jenis kalimah tersebut? Isim. Apakah i'rab kalimah tersebut? Marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia fa'il. Sama kan dengan tadi kan? Sama. Yang keempat, dengan apa dia marfu' dengan? Waw. Kenapa dia marfu' dengan waw? Jamak. Sebab dia jamak. Muslimun sebab dia jamak. Tadi marfu' dengan alif. Sebab apa? Sebab dia musanna. Sekarang dia jamak. Itu beza dia. Kemudian untuk al-mu'allimah ini, jenis kalimah dia isim. I'rab dia ialah mansub. Okey, mansub. Kenapa dia mansub? So setakat ini masih sama dengan contoh musanna dan mufrad tadi kan? Yang berubahnya di sini, yang keempat, iaitu apa dia? Dengan apa dia mansub dengan ya. Kenapa dia mansub dengan ya? Sebab dia jamak. Tadi marfu' dengan waw sebab dia jamak, mansub dengan ya sebab dia jamak. Empat beza tu. Rujuk jawapan jati. Okey. Andai kata di sini kita letak jamak, tadi jamak muzakkar salim. Ni jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Andai kata di sini kita letak jamak muannas salim. Contohnya jadi apa? Al-muallimuna jadi al-muallimati. Okey. Al-muallimati. So, dari segi i'rab dia 5 soalan sekian. Dia isim, mansub sama. Ya, sama, maf'ul bih sama. Nombor 4 juga berubah, berbeza. Iaitu apa dia? Nombor 4 ni dengan apa dia mansub? Dengan kasrah. Kenapa dia mansub dengan kasrah? Sebab dia jamak muannas salim. Dah. Itulah jawapan dia. Mudah saja. Rujuk jawapan jati. Terus kita lihat apa yang dihasilkan di sini. Okey, apa yang penting ialah kita mesti membezakan antara i'rab fa'il dengan i'rab isim. Ya, sebab itu dalam jawapan jati kita asingkan antara i'rab isim dengan i'rab fa'il, berbeza. Okey, jangan bercampur sekali. So sekarang ni dalam SPM kita bagaimana kita nak aplikasikan 5 soalan sekian ini dalam peperiksaan SPM. Okey. Soalan 1 dan soalan 5. 1 dan 5 ini ya, daripada 5 soalan sekian wajib diketahui tetapi tak perlu jawab dalam PSL. Dalam exam biasanya dia tak tanya 1 dan 5 ni. Yang perlu jawab dalam SPM ini sahaja. Tapi ini wajib kena tahu juga. Yang banyak masalah i'rab pelajar kerana mengabaikan soalan 1 dan soalan 5 ini, iaitu isim dia dan juga mufrad musanna jamak ini. Ini menyebabkan mereka keliru dalam i'rab. Dia wajib tahu tapi tak wajib tulis dalam exam. Yang perlu tulisnya apa? Maf'ulun bih mansub bil kasrah.
Seulang lagi sekali, maf'ul bih mansub bil kasrah. Sama juga dalam PSA kita jawab fa'ilun marfu' bil waw. Okey, itu untuk isim. Kalau untuk fi'il dalam PSA nanti, ya, kita kena jawab soalan berikutnya. Contohnya fi'il mudhari' marfu' bil dhammah. Fi'il mudhari' marfu' bil dhammah. 1 2 4. Ni untuk marfu'. Kan? Kalau untuk mansub, untuk majzum, contohnya kita sebut fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' mansub bi an. Mudhari' mansub bi an. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Macam tu sebut dia. Itu cara guna dalam PSA nanti. Tapi apa pun, yang penting sekali ialah kelima-lima soalan sekian ini mesti dijawab dan disusun mengikut step by step supaya i'rab kita tidak keliru. Dan kalau kita jumpa dalam kelas nanti, dalam masa ustaz-ustazah mengajar, kita tak keliru lagi. Ini kenapa tiba-tiba marfu', ni mubtada', ni fa'il, ni maf'ul bih, kat mana berpusing-pusing. Tidak ada lagi istilah orang sebut fa'il itu mansub, maf'ul bih pula marfu' pula, salah, bertukar-tukar. So dengan menggunakan 5 soalan sekian, insya-Allah semua kesalahan-kesalahan tadi tidak berlaku lagi. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.